Kini TV Sekilas Fakta dibawakan oleh Good Morning Vihalia. Serlahkan kehangatan, nikmati keenakan. Good morning. Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda bersama dengan saya Grace Aisyah Dayan dalam Sekilas Fakta edisi Jumaat 21 September 2018. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia Suhakam bahawa Malaysia tidak boleh menerima semua perkara yang dianggap sebagai hak asasi manusia oleh Barat, termasuk perkahwinan sejenis. Presentation by Suhakam, while we agree with the suggestion of Suhakam, we have to remind Suhakam that our value system tak sama dengan value system Barat. Mereka lebih bebas. Tetapi di Malaysia ada perkara-perkara tertentu yang kita tak boleh terima. Walaupun sekarang ini dianggap sebagai hak asasi manusia di negara Barat. Kita tidak boleh terima umpamanya LGBT, perkahwinan antara men and men, women and women. Our concept of family remains the same. That is, a couple with children, with their own children, is a family, or even adopted children. But two men or two women is not considered a family. Dalam pada itu, Mahathir mengakui terdapat pemimpin UMNO bertemu dengan beliau baru-baru ini. He came to see me. He didn't say anything about joining, but he came to see me. He has his own ideas. You better ask him. They come to see me, I saw them. I see everybody. And they see everybody also. After seeing me, they go and see PAS. We are bebas, not like before. Before, if you see the wrong people, the income tax people will come after you. Calon Pakatan Harapan Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada kemudahan atau jentera kerajaan yang akan digunakan sepanjang kempen beliau pada PRK itu. We have Deputy Prime Minister, Economic Minister, Minister Saifuddin and so many other Deputy Ministers. I made very clear that I do not want any government facility or machinery to be used during the elections. Sementara itu, Anwar Ibrahim berkata beliau cuma bergurau apabila beliau sepatutnya mengangkat sumpah Perdana Menteri pada 10 Mei lalu dan bukannya Tun Dr. Mahathir Mohamad. You tak dengar ucapan tu. Ucapan tu dia dialog dengan students dan mahasiswa bila dia rasa dia bebas, dia tanya umpamanya apa perasaan saya tak kala menonton di televisyen dari penjara, di hospital dengan ditemani oleh pegawai penjara. Saya jawab, pertama saya bersyukur. I use the term, I was extremely delighted by the enormous support of the people and that we have now for the government under Dr. Mahathir. Then the question, what about your personal feeling, because you are supposed to lead? I said, of course. Kalau tidak saya di penjara, saya naklah di situ. Tapi sekarang saya di penjara, jadi orang gelak lah. I mean, saya gurau macam tu, jadi headline juga. But yang saya ulang, orang tanya, yang penting yang diulang, yang saya tengok tak diberi penekanan apa dia, bahawa peranan kita adalah memastikan kerajaan ini aman, kuat di bawah pimpinan Tun Mahathir untuk memulakan proses perubahan yang amat mendesak. You see, it is critical to me and to all our party leaders to give full undivided support to Tun Mahathir to ensure that the transition is peaceful and, more critically, effective, to ensure that the major reform agenda is being effected and implemented. To me, that is central, and not to take issues to sow the seed of discord between me and Tun Mahathir.
Penampilan sulung dua pesaing jawatan timbalan Presiden PKR, penyandang Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan pencabar Rafizi Ramli yang turut hadir bersama-sama pada sidang akhbar di Ibu Pejabat Parti itu hari ini tidak mengundang soalan pihak media. Anwar menyimpulkan atas sebab itu pihak media tidak lagi berminat dengan persaingan kedua pemimpin berkenaan kerana semua soalan diajukan kepadanya. Okey. Jelas. Lepas tu you tak tanya Azmin dengan Rafizi, you tak tanya pula ni. No. Masa dia orang dua tak ada dulu sekali. Wah, sibuk. Hari-hari. Sampai di Singapura, mana tanya lagi? Ini diversion ni. Ini masa benda, dia orang ada baik, dia nampak ni. You orang ni tak suka nampak baik ni, betul tak? You nak suka nampak gaduh je. Okay, next question. No on this. Tan Sri Rais Yatim mencadangkan agar Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali bergandingan dalam mentadbir negara. Beliau berkata ia ibarat menyambung semula ramuan pada tahun 1967. Logik ya. Dulu Desai iaitu Datuk Seri Anwar menjadi timbalan kepada Tun. Dan akhir-akhir ini dikatakan Tun Mahathir diharakatkan tempohnya. Lebih baik gandingan ini dihidupkan semula. Dan kalau serasi terus habis 4 tahun Tun Mahathir pun menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar. Sekarang ini isteri Datuk Seri Anwar jadi rakan Tun. Pada saya lebih kena kalau Datuk Seri Anwar menjadi timbalan. Dan Dr. Wan Azizah memilih yang terhormat dalam soal penyusunan. Jadi hal-hal yang berlaku sebelum 1998 boleh disusun balik. Dan janji-janji yang dikotakan dapat kita serahkan kepada rakyat. Dan gandingan Tun dengan Anwar pada saya sangat bagus dan sangat menyerlahkan apa yang dahulu berlaku dipercantikkan. Ketua Pasukan Peguam Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata beliau gembira dengan pendakwaan ke atas anak guamnya yang menurutnya tidak ditimbang semasa-masanya. These charges, I think the thinking process was not full. All this claim that he took 2.6 billion is not true because he returned most of it back to the same account that he received from. Now, you will notice this return of money was so soon after the 2013 election. So, if you ask yourself, is this the work of a man who steal money and then return about 90% back to the account where he received it from? So, he cannot be. Can you be accused of money laundering? First, you kata duit masuk, money laundering. Which is to me stupid. Duit masuk is not money laundering. And then duit yang sama dihantar balik, dia kata itu pun money laundering. So does it make sense to you? And these are the charges today. Sebaik selepas dibebaskan dengan ikat jamin semalam, bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak menggesa semua anggota parti itu agar terus setia kepada parti. Saya nampak bahawa semua pihak jangan rasa gusar dalam hal ini. Sebab apa-apa pun kita mesti yakin dengan pendirian kita. Dan kalau kita dah bersama dengan BN selama ini, saya berharap mereka semua akan terus setia pada BN. Dan insya-Allah kita akan berjuang habis-habisan dan kita doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bahawasanya kebenaran itu Allah akan tunjuk pada pihak yang benar. Kita dalam perjuangan ini kita kena hadapi saat-saat yang getir seperti ini sebab parti memerlukan kesetiaan kita. Jadi kalau kita selama ini kita dah dapat segala-gala kemudahan daripada parti, inilah masa parti memerlukan kita.
memerlukan sumbangan kita, memerlukan komitmen kita, dan saya berharap agar kita ni akan terus menunjukkan kesetiaan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Sekilas Fakta edisi Jumaat 21 September 2018. Jangan lupa layari laman kami di www.kinitv.com/bm untuk mendapatkan berita terkini. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV dan jangan lupa subscribe video kami. Saya Grace Aisyah Kedayan, salam hormat dan kita jumpa lagi. Johan bagi kategori minuman bijurin terbaik di Malaysia adalah Good Morning, Good Morning.